Alright guys, welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ni kita ada berita mengenai Sofyan Amrabat status penjualan daripada Glazer dan juga Rasmus Højlund. So sebelum kita mula, aku nak jemput korang untuk join grup Telegram kita. Link ada dalam description. Kita ada sembang mengenai Man United dalam grup tu dan kita ada macam-macam lagi berita terbaru kita akan update dalam grup tersebut. So feel free untuk join, check out dekat dalam description box. Alright, so let's get to it. Okay guys, berita terbaru mengenai Sofyan Amrabat. Okay, Sofyan Amrabat baru-baru ni dia ada buat statement yang dia tak nak pergi ke klub-klub lain. Dia nak Man United saja dan dia bersungguh-sungguh nak join Erik ten Hag. Dia pernah bermain under Erik ten Hag masa dekat FC Utrecht dulu, tak silap aku, dekat Belanda. So dia memang tak nak pergi klub lain, dia nak main untuk Erik ten Hag. Walaupun dia dapat offer daripada Saudi bercadang nak bayar dia banyak gila. Okay, kalau aku pun tak tahulah macam mana kan. Peluang sama ada kau ada peluang untuk main untuk Man United, one of the biggest club in the world, ataupun kau nak kejar duit. Mana satu pilihan kau, okay? Tapi dalam kes ni Sofyan Amrabat dia nak sangat join Man United. So status dia sekarang, dia dah berjumpa ataupun Man United punya official dah pun bertemu dengan pihak Amrabat, dengan camp Amrabat, dia punya agent, dia punya wakil dia, dan dia bersetuju untuk join Man United. Tak ada masalah kat situ, tak ada masalah. Memang crystal clear cut dia nak join Man United. Tapi masalah akan timbul atas beberapa sebab ni. Okay, yang pertama, Fiorentina dijangka akan minta sekitar 30 juta euro ke 40 juta euro, which sebelum ini dijangka harga dia sekitar 25 juta euro sebab kontrak dia tinggal setahun lagi. Tapi bagi aku itu bukanlah satu masalah yang besar sangat sebab nilai itu masih lagi affordable untuk dapatkan dia. Jadi itu bagi aku bukanlah problem sangat dan aku rasa Man United tak ada masalah dengan valuation tu. Dan kedua pula, masalah dia, Man United kena jual Donny van de Beek ataupun Fred. Kalau tak jual dua ni, kau ibarat kau tak ada ruang nak letak kau punya, macam kau beli baju kan, kau beli baju kau tak muat, almari kau dah penuh. Jadi kau nak letak kat mana kan? Lebih kurang macam tu lah. Kau kena jual ataupun kena let go kan dulu kau punya baju-baju kau yang tak pakai. Dalam kes ni Donny van de Beek ataupun Fred kena keluar dulu, baru kau boleh masukkan Sofyan Amrabat. Itu dia. Kalau dua orang ni tak keluar, selagi itulah Man United akan ada masalah untuk membeli Sofyan Amrabat sebab duit yang akan digunakan adalah duit daripada penjualan dua player ini. Okay, jadi kita berharap mereka akan dapat menjual Fred ataupun Donny dalam masa terdekat. Tapi masalah dia, sebelum ini Galatasaray nak beli Fred, tapi harga dia terlalu ramah lah pula kan. Kalau aku sebelum ni ada cerita dengan korang, Galatasaray pernah offer 5 juta euro je untuk Fred, which is terlalu murah gila. Macam even Arab beli Teles pun 4 juta euro. So bagi aku adalah satu masalah bila tak ada klub yang nak sangat Fred sampai Galatasaray offer serendah tu, dan bila Man United dapat offer serendah tu pula tak nak, dan sekarang dia dah tak berminat untuk dapatkan Fred. Jadi tak ada lagi apa-apa berita klub-klub mana yang nak dapatkan Fred buat masa ni. Tapi cerita berbeza pula mengenai Donny van de Beek sebab sejak 2-3 hari yang lepas ni dia dikaitkan dengan perpindahan ke Real Sociedad. Alright, Real Sociedad ada pernah berjumpa dengan pihak Donny van de Beek, pernah berbincang. Lepas tu dalam kes ni pula dia macam Donny van de Beek ni main tarik tali tau. Nak join, tak nak join, nak join, tak nak join. Okay, tapi dia dah tahu dekat Man United nanti dia takkan dapat main. Confirm takkan dapat main sebab dia punya position tu ada ramai gila yang akan main depan dia. Okay, ada lebih kurang 5 ke 6 player lagi ada depan Donny van de Beek. So dia tahu memang peluang dia sangat-sangat tipis untuk dapatkan minit permainan dekat Man United. Jadi macam mana pun dia kena belah. Lepas tu baru-baru ni aku ada baca dekat Twitter, Real Sociedad bersetuju ataupun dia dah dapat persetujuan dengan camp Donny van de Beek untuk beli dia, dan sekarang mereka dalam proses negotiation dengan pihak Man United, dan Man United demand lebih kurang 25 juta pound untuk melepaskan Donny van de Beek. So which is a fair price bagi aku sebab masa 2020 dulu, zaman Covid dulu, Man United bayar 35 juta pound untuk bekas player Ajax ni. So kalau dapat jual 25 juta pound, okey lah.
Janganlah kau tiba-tiba tibai jual 10 juta pound, 12 kan. So memang hampir lah kalau jual dengan harga rahmah lagi kan, yang macam Teles kena jual tu. Jadi aku berharap sangat 25 juta pound tu okey. Alright. Paling-paling rendah pun 20 tu kira okey lah. So bolehlah buat fund untuk beli Amrabat. Sebab kalau 20 juta pound is around 25 juta euro macam tu. So kau top up sikit lagi boleh dapatkan Amrabat. So kita berharap sangat dua player ini, Fred dengan Donny, akan pergi meninggalkan kelab dalam season ni. Alright. So kita boleh buka ruang untuk Amrabat. Okay, satu lagi sebelum aku pindah kepada topik yang seterusnya, aku ada jumpa satu lagi artikel ataupun satu lagi cerita mengenai Leon Goretzka. Erik ten Hag pun tengah consider kalau Amrabat, kalau lah Amrabat ni tak dapat ambil, dia bercadang untuk dapatkan Leon Goretzka. Player ni sekarang ni berumur 28 tahun, main position defensive midfield untuk Bayern, dan season ni Goretzka dijangka akan menjadi backup player sahaja. Sebab Tuchel nak letakkan si Kimmich tu main dekat defensive midfield. Jadi Goretzka kemungkinan besar akan tak dapat minit permainan seperti Sabitzer season lepas, yang Man United pun dapatkan Sabitzer secara loan daripada Bayern. So benda yang sama juga akan terjadi kepada Goretzka, tapi berita dia tak adalah macam menyelah sangat. Jadi aku nak tahu apa pendapat korang mengenai Goretzka. Adakah dia adalah satu level player yang sama dengan Amrabat, dan adakah dia adalah calon yang sesuai untuk Man United ambil sekiranya tak dapat si Amrabat ni? So korang beritahu dekat aku dekat ruang komen. Okay, seterusnya aku nak update dengan korang mengenai Glazer. Kita dah tunggu lama dah lama dah ni. Alright, dah lama gila nak tunggu berita mengenai penjualan Man United oleh Glazer kepada pembeli baru, iaitu Sir Jim Ratcliffe ataupun Sheikh Jassim. Okay, kedua-duanya dah buat bidaan ataupun buat tawaran untuk dapatkan Man United. Sir Jim Ratcliffe korang pun tahu dia nak dapatkan sebahagian besar daripada share Man United, tapi Sheikh Jassim pula nak 100% dan bercadang untuk menyelesaikan segala hutang-hutang Man United dan membangunkan segala fasiliti di sekitar Old Trafford dan juga untuk community di Manchester. Tapi harga yang diminta oleh Sheikh Jassim adalah sekitar 5.5 bilion dan Glazer minta 6 bilion. Aku tak tahulah, dua ekor botak ni tamak sangat kan. Dah lah kau beli klub tu dengan hutang, tinggalkan hutang, invest duit pun tak ada, so minta lagi 6 bilion lagi kalau nak lepaskan. Memang dua ekor ni tamak. Dua ekor ni memang tamak. Okay, lepas tu masalah dia timbul bila baru-baru ni Adidas dah sign kontrak baru sebagai sponsor utama Man United untuk selama 10 tahun. Okay, kontrak ni bernilai sekitar 900 juta pound dan bersamaan dengan 90 juta pound setahun. Aku pelik. Kalau betul si Glazer ni nak jual Man United, korang fikir betul-betul kalau betul si Glazer ni betul-betul nak jual Man United, kenapa dia sign kontrak sponsorship dengan Adidas yang baru, kontrak baru? Okay, cuba korang fikir betul-betul. Kalau betul nak jual, dia sepatutnya dah tak perlu fikir dah apa future Man United. Okay, apa yang akan terjadi kat depan. Patutnya kau fikir kau nak jual je. Aku tak nak fikir lah. Macam sama lah, macam korang jual rumah lah kan. Korang jual rumah tu kau rasa dah terbeban, orang pun dah tak suka kau duduk dekat community tu. Kau kena jual rumah tu. Okay, kau kena jual rumah tu. Okay, orang dah tak suka, jiran dah tak suka kau ni. Okay, jiran dah tak suka kau ni. Dah kena baling telur, dah kena campak dengan cat merah dah kan. So kau nak jual rumah ni, lepas tu kau buka offer, kau letak dekat kau letak banner rumah untuk dijual, kau letak dekat mudah domai rumah ni untuk dijual. Lepas tu ada orang datang dengan kau, okey bang, saya nak beli rumah ni lah bang. Okey, kau beritahu harga dia. Lepas tu kau buat apa? Apa yang Glazer ni buat, dia ibarat dia pergi renovate rumah tu pula. Renovate bilik air. Pelik tak? Renovate bilik air. Kau nak jual rumah tu, kau pergi renovate bilik air. Tak rasa pelik? Kau bukan nak duduk situ dah, melainkan kau memang saja je nak jual rumah tu, ataupun kau acah-acah je nak macam nak jual. Lepas tu kau renovate rumah, kau renovate bilik air.
tak ke berbulu pembeli baru tu nanti. Sebab apa? Kau bayangkan, kau mungkin dah ada plan dah. Kau nak beli rumah ni, kau dah plan nak rumah ni kau nak macam ni. Bilik air dia kau nak renovate macam ni, ruang tamu dia kau nak renovate macam ni, lepas tu laman dia kau nak buat macam ni, landscape nak buat macam ni, kan? Tapi sekali owner pergi bantai renovate baru pula, kan? Tak ke benda tu macam pelik? Kalau betul-betul lah dia nak jual, for sure dia tak akan buat apa-apa, dan dia akan biarkan kontrak sponsorship dengan Adidas ni akan disign oleh owner baru, dengan owner baru dan management baru. Sebab bukannya nak kena sign terus, bukannya akan habis waktu ni juga. Ada lagi kontrak tak? Alamak, aku pelik. Jadi aku rasa, aku dapat rasakan lah, diorang ni takkan belah. Aku rasa lah, kalau korang rasa korang nak sedapkan hati aku, korang komen lah yang murni-murni dekat ruang komen tu. Tapi aku rasa lah diorang ni takkan belah. Bukan dalam masa terdekat, bukan dalam masa season ni, mungkin season depan, mungkin, who knows. Ataupun aku tak tahu dah. Aku tak tahu apa nak cakap ataupun nak ulas macam mana mengenai Glazer ni. Aku rasa itulah, kemungkinan besar habis je transfer window ni, diorang still ada dalam stadium. So itu dah dia mengenai Glazer. Dan yang terakhir adalah mengenai Rasmus Højlund. Okey, semua orang dah tahu Rasmus Højlund dah pun menjalankan medical test dia dan everything went well. Tetapi ada satu problem. Man United tak nak umumkan pembelian dia lagi secara rasmi. Okay. Dia kata ada delay dalam documentation lah, apa benda lah. All those nonsense punya, bagi aku nonsense punya alasan. Sepatutnya kau dah boleh terus sign lah, everything is agreed beforehand. Okay. Tapi Man United kata ada delay dalam documentation, bla bla bla. Jadi dia kata nak announce Rasmus Højlund pada hari Sabtu ataupun weekend ni. Dan dengar cerita dia nak announce pembelian Rasmus Højlund ni semasa friendly menentang Lens dekat Old Trafford. Kalau aku sebagai management ataupun aku sebagai Erik ten Hag, aku nak player ni terus ada dalam aku punya squad. So aku boleh mainkan dia masa friendly tu, boleh ada familiarize permainan dia dengan squad, boleh dia turun training dengan player-player lain, kan, dapat feel training, dapat feel main bersama. Sebab apa? Ini adalah friendly yang terakhir tak silap aku. Ada satu lagi friendly which jadual dia telah dekat, iaitu Man United menentang Athletic. Okey, tapi aku rasa yang menentang Athletic ni pada 6 hari bulan ni tak mungkin yang first team akan main, sebab jadual dia adalah sangat rapat dengan menentang Lens. Main bersama Lens adalah pada 5 hari bulan dan menentang Athletic Club pada 6 hari bulan. Jadi kemungkinan besar aku rasa yang menentang Lens ni adalah first team squad. Aku tak tahu secara detail sebab tak ada apa-apa keluar lagi berita mengenai dua-dua fixture ni. Mungkin aku terlepas pandang. Kalau korang tahu mengenai dua fixture ni, menentang Lens dengan menentang Athletic Club ni, korang komen dekat bawah siapa yang akan main. Okay? Tapi bagi aku, Højlund sepatutnya berada dalam squad untuk salah satu daripada dua perlawanan ni. So dan dia boleh serasikan dirilah untuk main dengan squad. Takkan nak tunggu dah start game baru kau nak main, kan? Lagi-lagi si Højlund tu masih muda, jadi banyak masa perlu adapt. Jadi apalah salahnya kau sign dia awal-awal, announce je terus, dan bagi dia main atas padang, daripada kau announce dia, kau masuk padang macam Varane dulu. Tapi Varane aku tak kisah. Okay, Varane tu tak kisah sebab Varane is a player yang memang dah develop, memang dah complete. Jadi memang tak ada masalah untuk adapt. Tapi Højlund ni masih muda, umur 20 tahun kot. Jadi takkanlah disebabkan benda-benda yang kau rasa kau create ni sebab semata-mata nak announce dia dekat fans sebagai pemain baru. Come on lah, bukan kita sign superstar pun. Walaupun kita sign dia mahal kan, walaupun mahal 70 juta tu tak termasuk add-on. Tapi come on lah, aku lagi prefer dia main dalam squad daripada dia masuk padang mula-mula diumumkan Rasmus Højlund dah join. Alright, so itulah aku punya preference. Okay,
So, itu saja aku punya berita untuk hari ni. Apa pendapat korang mengenai 3 berita ni? Sofian Amrabat, Glazer dengan Hoyland punya pengumuman. Komen dekat bawah. So, sekiranya korang suka dengan video kali ini, make sure korang tekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa join Telegram. Link dekat dalam description box. Then I'll see you in the next one. Bye-bye.